أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله والحمد لله رب العالمين. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan dan dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang penuh barakah ini, marilah sama-sama kita mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata, kita dapat berusaha melaksanakan segala perintah Allah, sama ada yang wajib ataupun yang tidak wajib. Seterusnya, kita meninggalkan segala bentuk larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala larangkan, sama ada disebut dalam Al-Quran ataupun disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya, marilah sama-sama juga pada malam ini kita memperbaharui kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan kurniaan nikmat yang Allah bagi kepada kita sehingga ke hari ini cukup banyak dan tak terhingga. Mudah-mudahan dengan ketaatan yang kita buat, sedikit ataupun banyak, insya-Allah menjadi sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menunaikan segala tanggungjawab kita yang wajib sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan segala amal-amal sunat yang kita lakukan ini, ataupun segala amal-amal kebajikan yang kita lakukan daripada pagi sehingga ke malam, mudah-mudahan sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati oleh Allah, kita dalam perbicaraan pada malam ini adalah berkaitan dengan kitab Al-Azkar, himpunan zikir-zikir Al-Ma'thurah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dihimpunkan oleh Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf, yang dikenali sebagai Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau di atas sumbangan beliau terhadap umat dengan memperkenalkan hadis-hadis Nabi dan juga memperkenalkan hukum-hukum hakam. Dan mudah-mudahan keberkatan itu kita dapat sama, yang mana kita pada malam ni kita sudi sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu, kita nak tengok apa yang telah disediakan oleh beliau. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Hari itu kita dah masuk dalam perbicaraan muqaddimah. Muqaddimah dua, kalau tak silap saya dua slot. Muqaddimah berkaitan dengan apa dia? Al-Azkar, kitab Al-Azkar, yang mana zikir-zikir yang telah kita bincangkan berkaitan secara umum, fadilatnya, doa-doanya dan juga saranan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ni kita masuk perbicaraan yang pertama, yang mana Imam Nawawi letakkan di sini, yang saya pakai kitab ni lah, kitab yang telah diterjemahkan, edisi yang saya ambil Pustaka Al-Hidayah. Jadi ada banyak edisi terjemahan daripada pelbagai pustaka, tapi mudah-mudahan insya-Allah semuanya ada baik dah. Jadi pada malam ni kita masuk tajuk yang pertama. Al-Imam Nawawi bawa mai kepada kita tajuk yang pertama. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid darain, amin. Berkata penyusun kitab di dalam kitabnya yang sudah diterjemahkan, tajuk yang pertama, ikhlas dan berniat baik dalam setiap perbuatan.
Tuan-tuan dan puan dan dirahmati oleh Allah, Imam Nawawi meletakkan pertama sekali sepotong ayat Al-Quranul Karim yang mana disebut dalam surah Al-Bayyinah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salah, sampai seterusnya ila akhir ayat. Terjemahan dia, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan menyucikan ketaatan kepadanya, kepada Allah, dalam menjalankan agama dengan lurus. Itu ayat yang pertama Imam Nawawi bawa mai dalam tajuk ikhlas dan berniat baik dalam setiap perbuatan yang kita nak buat. Jadi ayat ni Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahawasanya tidak ada suruhan yang terbaik yang perlu dilakukan oleh orang-orang Islam dan sesiapa sahaja, first kali, iaitu menyembah Allah, menyucikan Allah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala ketaatan-ketaatan yang diperintahkan, sama ada yang wajib ataupun yang tidak wajib. Jadi itu pengabdian kita. Kita kepada siapa? Kepada Allah. Kita bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana kita kena buat satu tanggungjawab kita, iaitu ketaatan. Maka ketaatan yang kita buat tu sama ada wajib ataupun tidak, kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di sana ketaatan melainkan hanya kepada Allah. Fokus kepada Allah, khusyuk kepada Allah. Tidak ada yang lain daripada itu. Andai kata ketaatan yang kita buat itu ada sesuatu selain daripada kepada Allah, maka ia tidak dinamakan ketaatan yang suci. Dia dinamakan ketaatan yang bercampur baur. Dalam bahasa yang senang kita faham, ketaatan yang ada anasir syirik kepada Allah. Sama ada syirik itu dalam berbentuk biasanya yang kita faham riya, kan? Oleh kerana itu wal'ayazubillah, kita minta lindung. Jadi oleh kerana itu kita dipinta supaya mengabdikan diri kepada Allah, menyucikan kepada Allah dalam bentuk ketaatannya dalam keadaan yang bersih. Bahasa senang kita kata ikhlaslah kepada Allah. Ikhlas ni apa dia, tuan-tuan dan puan-puan? Ikhlas ni kalau lebih mendalam maksud dia, secara simple yang saya boleh bagi, kita kata kalau ikhlas ni lillahi ta'ala, dia kan? Bahasa senang kita kata kerana Allah Ta'ala. Tapi yang paling simple untuk kita faham, tapi ia agak mendalam, apa dia? Ikhlas ni kita buat sesuatu apa sahaja tidak terkesan dengan sekeliling kita. Kita buat sesuatu menurut perintah Allah dan tidak ada terkesan dengan sekeliling kita. Kita tak terkesan langsung dengan sekeliling kita. Kalau masih lagi kita buat ibadat kepada Allah, tiba-tiba sekeliling kita itu memberi kesan kepada kita, membuatkan hati kita terpaut, membuatkan hati kita terganggu, masih lagi belum mencapai tahap pure keikhlasan. Keikhlasan ni dia ada tingkat-tingkat. Ada orang ikhlas masih lagi mengharapkan ganjaran, betul kan? Siapa baca surah Al-Mulk, baca surah Al-Waqi'ah, apa dia fadilat dia pada? Lam yusibhu faqrun abada, tak akan ditimpa kefakiran selama-lamanya. Itu ganjaran kan? Kita baca, mudah-mudahan kita tak ditimpa kefakiran, kemiskinan. Ada tak ganjaran tu yang kita harapkan? Kita buat ibadat kerana Allah, tapi kita mengharap ganjaran yang diberikan kepada kita.
Okey, masih lagi ulama kata tahap ikhlas, tapi tahap ikhlasnya tak sama seperti tahap ikhlas yang tertinggi, pure orang kata, seperti para anbiya wal mursalin dan para salihin yang hebat-hebat. Mereka melaksanakan, contoh, mereka membaca surah Waqiah bukan kerana mengharapkan yang itu. Mereka tahu yang itu sudah disediakan oleh Allah. Aku tak harap pun tak apa, tetap akan dapat sebab Allah dah sediakan. Tapi biarlah aku buat itu kerana sebenarnya perintah Allah, aku hambanya. Bila aku buat, aku tetap akan dapat. Tapi aku tidak mengharapkan ini, tapi aku mengharap hanya redha Allah. Itulah yang kita namakan tidak terjejas oleh apa yang ada di sekeliling kita, ataupun tidak terjejas dengan apa yang ditawarkan. Boleh faham? Ataupun untuk contoh yang seterusnya, maknanya senang nak buat contoh macam mana. Untuk contoh yang seterusnya macam ni lah. Aku baru balik umrah. Contoh ni contoh aja. Contoh pun spontan. Okey. Baru balik umrah. Kalau di sana kita duduk solat selalu 5 waktu, baru balik umrah. Bila baru balik umrah, kalau aku tak pergi solat jemaah di surau, nanti orang kata apa pula? Nampak tak? Nanti orang kata apa dekat aku kalau aku tak, aku balik, aku dah title orang yang pergi umrah atau pergi haji. Tapi kalau aku tak sembahyang jemaah, nanti orang kata apa? Ingat, orang kata apa itu suatu sampingan, sesuatu persekitaran yang memberi kesan kepada kita. Lalu kita pergi menunaikan kerana Allah, tapi benda itu memberi kesan kepada kita sedikit sebanyak tercalar keikhlasan kita yang pure tadi. Bukan tak dapat pahala, dapat, tapi tercalar sedikit keikhlasan. Kalau dululah, sekarang mungkin tak kot. Kalau dulu, kalau balik haji, kena pakai apa? Serban. Serban. Kan, pakai serban. Bila balik tak pakai serban, haji apa tak pakai serban? Lalu dia pun memakai serban. Nampak tak? Kenapa dia pakai serban? Kerana segan, kerana malu dengan persekitaran. Segan tu okey, bagus, tapi kalau ikut daripada sudut purenya keikhlasan pengabdian kita kepada Allah, itu ada di sana, ada tercalar sedikit sebanyak sebab kita buat kerana Allah, tapi masih lagi di sana ada something yang memberi kesan kepada kita. Apa dia? Segan dengan orang balik haji tak pakai serban. Boleh faham? Itu yang saya nak maksudkan di sini, iaitu kita menyembah Allah dengan ketaatan yang suci, yang bersih. Itu perlu kepada latihan. Sebab kita ni macam-macam ada serabut dalam hati, dalam fikiran. Kita perlu latihan sikit demi sedikit. Masya Allah, kita akan boleh sampai ke darjat yang lebih tinggi, kan? Oleh kerana itu, tahap keikhlasan kalau kita tengok dalam kitab tasawuf, kan, dia ada ikhlas kerana takut masuk neraka. Ikhlas kerana buat amal ibadat ni kerana nak masuk syurga. Aku semayang ni kerana nak masuk syurga. Aku semayang ni kerana tak mau masuk neraka. Dia niat kerana Allah, tapi ada something yang itu masih lagi ulama letak kategori ikhlas, tapi tingkat yang bawah sikit. Ataupun aku buat ni kerana nak dapat ganjaran yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang, solat, sedekah pagi-pagi, atau sedekah pagi-pagi nak dapat doa barakah daripada malaikat. Solat sunat subuh, ganjaran dia apa dia? Seisi dunia, lebih baik daripada seisi dunia, kan? Solat subuh berjamaah seperti qiyamul lail kullahu, sepenuhnya. Okey, masih lagi ulama kategori dalam tingkatan yang ikhlas.
Tapi tingkatan ikhlas yang paling tinggi, semua benda tu bukan target dia, tapi dia tahu akan dapat. Sebab Allah akan bagi, Allah tak mungkiri janjinya. Target dia yang awal apa dia? Iaitu menurut perintah Allah, nak mendapat redha Allah. Itu tingkatan yang tinggi yang insya-Allah kita sama-sama boleh sampai. Kita ni baru tingkatan yang mungkin satu, mungkin tingkatan yang kedua. Nak sampai tingkatan level yang paling tinggi itu, mudah-mudahan berhasil. Okey. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam ayat surah Al-Hajj 37, la yanalallaha luhumuha. Ni kita kata bab ikhlas dan berniat baik dalam perbuatan. Imam An-Nawawi dia bawa mai ayat-ayat yang sesuai. Nanti baru kita masuk tajuk perbicaraan. Okey. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Surah apa? Al-Hajj 37. Terjemahan dia apa dia? Daging-daging unta dan darahnya itu sesekali tidak dapat mencapai keredaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapai. Apa dia? Keikhlasan. Ni kisah orang yang mengorbankan binatang korban. Kan? Apa yang kita korbankan dengan sembelih lembu, sembelih unta, sembelih kambing untuk buat akikah ke, buat korban ke, darah-darah tu semua itu sebenarnya tidak akan dilihat oleh Allah. Sebenarnya tidak diperhati sangat oleh Allah. Yang Allah Ta'ala nak perhati dekat mana? Keikhlasan kita tu, ketakwaan kita pada Allah. Aku sembelih korban tahun ni kerana apa? Kerana orang buat, aku buat. Kerana segan dengan orang. Betul tak? Kerana tak betul lah, kita memang tak buat macam tu. Ni kita cuma nak tunjuk. Kerana apa? Kerana orang dia tu buat 2 tumpuk, aku buat 3 tumpuk, 3 bahagian. Orang utara kata tumpuk, tak maaf lah. Bahagian. Dia buat 2 bahagian, aku buat 3 bahagian. Dia buat kambing, aku buat lembu. Kalau bukan maknanya, jangan kerana tu. Jangan kerana tu, biarlah kita buat. Dia buat kambing, kita buat lembu. Yang penting kita buat itu kerana apa? Kerana ketakwaan, ketelusan, pure, bersihnya hati kita. Kita nak buat itu. Itulah sebenarnya Allah nak pandang. Korban kita, sedekah kita, apa pun Allah nak pandang bukan dekat perbuatan tu. Perbuatan ni zahir, mungkin manusia boleh pandang, manusia boleh tengok, tapi Allah Ta'ala nak tengok dekat mana? Ni, dekat di sini. Aku memberi, aku buat, Allah tengok dekat sini. Ikhlas dapat pahala, tak ikhlas tak dapat apa. Zahir orang tengok, Masya Allah, dia ni pemurah. Tapi dalam hati, itu Allah Ta'ala yang menilai. Allah bagilah markah 100, 50%. Padahal kawan ni RM1, kawan ni RM1 juga. A bagi RM10, dia bagi RM10 lah. A RM10 itu dengan B RM10, mungkin A dapat 50%, B dapat 80%. Boleh jadi. C dia bagi RM5, dia akan dapat 100%. Agak sama tak? Tak sama kan? Tapi di mana? Di sini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang hendak dimaksudkan. Keikhlasan di dalam setiap amalan itu adalah merupakan teras utama. Memang tak dapat tidak, kena ada. Kena ada. Jadi bila kena ada tu maknanya seorang suami, seorang isteri, seorang ibu bapa, seorang anak, seorang masyarakat, buat pilah apa pun amal ketaatan, semuanya tidak ada anasir yang terlarang. Anasir terlarang tu apa dia? Riya, sum'ah, ujub, nak menunjuk, rasa bangga, rasa sombong, rasa bajet bagus ni, yang ketaatan dia tak ada benda tu. Buang benda-benda macam tu. InsyaAllah apa yang kita persembahkan sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, sebagai seorang masyarakat, sebagai siapa pun, InsyaAllah akan menghasil pahala. Yang pahala itu kita nak dapat dekat mana? Di sana. Dan itulah teman setia yang sebenar.
Tidak. Itu teman setia yang sebenar. Bersama dengan kita di alam barzakh nanti. Amal soleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat. Beriman dah, alhamdulillah. Wa 'amilus solihat, amal soleh bagi tinggi. Macam kita hidup tiap-tiap hari nak makan bagi sedap, betul? Nak makan kena banyak, betul? Nak makan mesti tempat yang sedap lah, kalau boleh lah kan. Tapi amal kita pun macam itulah juga. Biarlah yang paling sedap, yang paling power, yang paling terbaik. Macam itulah senang tadah. Nak cakap lebih-lebih pun payah. Jadi tuan-tuan dan puan dan rahmatullahi Allah, kita masuk kepada tajuk lagi. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan maksudnya niat dari kamulah yang dapat mencapai. Jadi Ibnu Abbas menguraikan ayat la yanalallahu luhumuha surah Al-Hajj ayat 37 tadi itu. Ibnu Abbas kata, Abdullah bin Abbas kata, itu adalah niat yang ikhlas. Itulah akan mencapai pahala di sisi Allah yang Allah nak bagi, yang Allah Ta'ala nak bagi kehebatan kepada kamu. Okey, cukup. Imam An-Nawawi rahimahullah bawa mai sepotong hadis, tapi di sini dia sebut periwayatan hadis. First kali dia sebut cukup banyak supaya kita tahu. Nanti kalau dalam riwayat-riwayat yang lain Imam Nawawi dia tak bawa mai perawi-perawi hadis yang banyak, jalur-jalur hadis, rijalul hadis tu dia tak bawa main, dia bawa main yang ni yang banyak supaya kita tahu hadis yang first, yang pertama berkaitan dengan niat, supaya kita tahu. Dan saya nak baca. Telah menceritakan kepada kami Syekh kami. Syekh siapa dia? Syekh Imam Nawawi, Imam Al-Hafiz Abdul Baqa Khalid bin Yusuf bin Hasan. Ni tuan-tuan dengar saja, ni nama-nama alim ulama yang meriwayatkan hadis yang kita nak baca sebentar lagi. Hasan bin Sa'ad bin Hasan bin Mufarrij bin Bakar Al-Maqdisi An-Nablusi Ad-Dimashqi radhiyallahu rahimahullah telah menceritakan kepada kami, Abul Yaman Al-Kindi telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Baqi Al-Ansari telah menceritakan kepada kami, Abu Muhammad Hasan bin Ali Al-Jauhari telah menceritakan kepada kami. Tuan-tuan dengar nama ni lah. Okey, sekali lagi. Abu Husain Muhammad bin Muzaffar Al-Hafiz telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar Muhammad bin Sulaiman Al-Wasiti telah menceritakan kepada kami, Abu Nuaim Ubaid bin Hisham Al-Halabi telah menceritakan kepada kami, Ibnul Mubarak dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Al-Qamah bin Waqqas Al-Laisi, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, macam itulah tuan-tuan style cara periwayatan hadis, susu galur diambil satu hadis tu sampailah kepada mana? Sahabat Nabi, dan Nabi, sahabat Nabi kepada Rasulullah. Jalur yang terbaik dia panggil. Dan di antara perawi-perawi orang yang ambil hadis tu sampai ke sahabat Nabi itu semuanya orang-orang yang tidak tercalar credibility sebagai orang yang meriwayat hadis, maka sahihlah hadis tu. Tapi di celah-celah tu ada seorang kaki apa? Kalau kita kata kaki apa? Kaki kelentong. Contoh kan? Ada seorang dia ni suka kelentong orang, maka tercedera sikit periwayatan tu. Ni untuk mudah kita nak faham. Di celah-celah tu ada dua orang yang disebut sebagai akhlak dia kurang mantap ataupun hafazan dia kurang mantap. Dia ni suka lupa. Kunci dia pun suka lupa. Contoh, pelupa. Lalu tercedera sikit periwayatan tu. Jadi hak yang saya bawa main ni semua clear power ni sampai kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini cuma pengenalan lah berkaitan dengan periwayatan hadis. Okey. Hadis dia tak panjang dah. Hadisnya selalu kita dengar. Innamal a'malu bin niyat. Hadis apa dia riwayat sahabat dia? Sayyidina Umar Al-Khattab, dengan perawi-perawi hadis yang cukup panjang tadi. Nama kita ada dah dekat situ? Tak ada. Kut-kut ada saya sebut tadi. Ustaz saya ada nama Muhammad.
Jadilah kan, barakah. Nama saya ada banyak tu, Abu Bakar. Situ ada satu Abu Bakar. Jadi alhamdulillah jadilah. Barakat nama para alim ulama, kita pun sama dengan mereka. Mudah-mudahan kita pun sama. Tu kita diberi nama anak kita, laki kita buah depan Muhammad ke, Ahmad ke, ataupun Abdullah ke, apa-apa ke. Tujuan tidak lain dan tidak bukan kita nak kebaikan mereka itu dapat kepada anak kita ataupun kita, dan nama tu pun terbaik. Dan Nabi pun suka nama-nama yang baik-baik kan. Kita pun tahu ada di kalangan sahabat ataupun di kalangan mereka yang nama dia tak berapa nak cantik. Maksud dia tak elok, Nabi kata tukar nama tu. Lalu dia orang pun tukar. Tapi kalau mereka masuk Islam, lepas tu nama cantik dah, walaupun bukan bahasa Arab, on je. Sebab maksud tu terbaik. Kenapa Nabi suka nama baik-baik? Sebab dia akan memberi kesan kehidupan kepada kita dan juga di akhirat nanti. Dan itulah nama dia At-Tafa'ul ataupun Al-Fa'lu. Harapan tinggi kepada nama itu memang diinginkan dan diinginkan oleh Nabi SAW. Tuan-tuan biasa tak dengar cerita perjanjian Hudaibiyah? Kan perjanjian Hudaibiyah tu masa Nabi nak pergi umrah pertama tak berjaya kan. Lepas tu berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Di Hudaibiyah tu lah yang kita duduk di Hudaibiyah tu. Maka berlakulah di situ perjanjian. Maka di sana jadilah satu perjanjian. Jadi dalam bentuk berjalan mula-mula nak perjanjian di antara kaum kafir musyrikin dengan Rasulullah SAW ni, ada 2-3 orang yang datang kepada Nabi nak buat perjanjian, tak jadi. Lalu Nabi harap yang datang daripada kaum musyrikin tu siapa dia? Sahal. Kalau Nabi kata kalau Sahal datang, insya-Allah perjanjian kita cepat selesai. Tiba-tiba memang betul Sahal datang. Dia orang utus Sahal. Apa makna Sahal? Sahlun, mudah. Tu makna dia mudah. Nampak tak? Rasulullah Sahal kan, Sahal maknanya mudah. Beranggapan tinggi terhadap nama itu dipanggil Tafa'ul ataupun Al-Fa'l. Jadi Rasulullah kata kalau Sahal datang, perjanjian kita cepat. Memang betul Sahal datang, maka cepatlah dimaterikan perjanjian. Maka jadilah perjanjian Sulhu Al-Hudaibiyah. Masya Allah, tabarakallah. Nampak tak? Nama. Jadi nama tu penting. Bila kita seolah-olah harapan itu sangkaan. Dan sangkaan Allah Ta'ala pun sebut dalam hadis kursi, Nabi pun beritahu, ana inda zanni abdi bi. Aku mengikut sangkaan hamba-Ku terhadap aku. Kita sangka baik kepada Allah, maka apa hasilnya? Baik. Kalau kita sangka buruk kepada Allah, hasilnya buruk. Maka sangkaan itu, orang kita kata doalah, senang cerita. Kita fikir yang positif, jadi apa? Tu orang duk suruh positive thinking, positif. Itulah sebenarnya hakikat dia, yang tu tak ada yang lain. Duk fikir yang buruk-buruk, agak-agak jadi apa? Tak ke mana, buruklah hasil dia. Fikir yang elok-elok. Tu orang dulu, orang tua dulu. Anak dia tak comel pun, cucu dia tak comel pun, tapi dia kata apa? Comel macam tu. Dapat cucu gelap, Masya Allah, gelap. Kan? Tapi dia kata comelnya. Ataupun cucu dia, Masya Allah, tabarakallah, barang dia memang tak selamat lah kalau cucu dia datang. Kan? Dia tak kata cucu dia nakal apa, dia tak kata. Dia kata, Masya Allah, betul hanya cucuku. Nampak tak? Betul apa macam tu? Sangkaan tu penting tu. Sangka baik je. Allah betul hanya. No problem. Maka betul lah dia. Kan? Oleh kerana itu, lebih-lebih lagi kita sebagai ibu dan bapa, jangan duk terfikir yang tak elok langsung kepada anak beranak kita walaupun dia orang sudah berkahwin. Fikir yang elok. Andai kata terlintas yang tak elok,
A'udzubillah, buang fikir yang elok, doa yang baik. Oleh kerana itu Islam melarang kita minum air contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sempat nak minum, jatuh, pang, pecah. Lalu dalam masyarakat kita lama ingat apa? Ada sesuatu buruk yang berlaku. Kalau cerita India, cerita Hindu semua tu, ada sesuatu buruk yang berlaku. Dan cerita drama Melayu kita pun ada sesuatu yang berlaku buruk. Betul tak? Buang benda tu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya Allah, berikan kebaikan. Nampak tak? Tak boleh macam tu. Doa yang baik-baik saja. Jadi itulah dia poin dia, hasil daripada sangkaan tu. Okey, kita teruskan. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya perbuatan berdasarkan dari niat. Apa sahaja perbuatan yang kita buat, biasanya perbuatan baik, perbuatan jahat tak niat dah, nak niat apa dah. Hak yang baik-baik kita akan niat dalam hati. Kalau kita buat yang tak baik, kita niat mesti confirm yang tak baik. Kalau kita buat yang tak baik, tiba-tiba niat yang baik, maka dia bercanggah. Tidak? Buat baik, niat mesti baik. Itu yang terbaik. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang mendapat apa yang dia niatkan. Apa yang dia niat dalam hati, dia akan dapat. Kalau saya menyampaikan ilmu kerana nak glamour, mungkin saya dapat glamour, mungkin saya tak dapat, tapi pahala tak dapat. Sebab Allah nak menilai daripada sudut hati kita tu. Zahir kita buat cantik dah, tapi dalam ni kurang cantik, kurang elok, maka tak dapat pahala. Dan hak yang kita harap daripada dunia tu pun mungkin kita dapat, mungkin tak. Kalau kita tak dapat, kita jadi apa? Fras lah orang kata. Dah tak dapat kan yang dunia yang kita nak tu. Tapi kalau kita dapat, mungkin kita gembira, tapi pahala tak dapat. Jadi oleh kerana itu, bila kita tahu Allah akan nilai dalam hati kita apa yang kita buat, biarlah kita buat elok, dalam hati pun elok. Aku berkhidmat kepada suamiku dalam hati lillahi ta'ala, walaupun suamiku banyak songeh. Banyak songeh, tak kena selalu banyak sangat songeh, ataupun isteri banyak songeh kat suami. Khidmat juga tak ada masalah. Yang penting dalam hati, biarlah kerana Allah. Okey, ni Nabi bawa mai satu contoh yang benar, yang berlaku. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya diniatkan kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya terhitung kerana Allah dan Rasulnya. Sahabat-sahabat Nabi, yang maksud di sini hijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah bersama dengan Nabi, sama ada bersama dengan Nabi ataupun sebelum Nabi ataupun selepas Nabi, tak kisah. Yang penting masa yang dibenarkan untuk berhijrah, mereka berhijrah. Ingatlah, masa yang dibenarkan berhijrah bukan singkat, bukan sebulan dua, bukan setahun dua, sampai sebelum pembukaan kota Mekah. Maknanya daripada awal hijrah sampai 8 hijrah. 8 hijrah pembukaan kota Mekah. Maknanya kita kata lebih kurang 8 tahun masa berhijrah para sahabat. Dalam masa 8 tahun tu, siapa yang datang daripada Mekah ke kota Madinah dalam bentuk hijrah, ikhlas kerana Allah Ta'ala, dia akan dapat pahala hijrah. Lepas tu dah tak ada. Kalau kita pergi umrah daripada Mekah, lepas tu kita pergi ziarah ke Madinah, niat hijrah dalam hati, tak ada lah pahala hijrah yang tu, tak ada lah. Dah habis dah. Sebab dah buka kota Mekah. Sebab apa? Mana dalil dia? La hijrata ba'dal fath. Tidak ada nama hijrah yang macam hijrah sahabat Nabi itu setelah pembukaan kota Mekah. Mungkin hijrah daripada sudut bahasa biasa saja tu. Bahasa okey lah, tapi pahala tu taklah. Yang lain pula pahala yang Allah bagi. Jadi sahabat-sahabat yang berhijrah kerana Allah dapat pahala. Tetapi ada juga sahabat-sahabat, bukan sahabat, ada seorang atau tu saya pun tak tahu berapa orang, tapi ada yang berhijrah bukan kerana Allah. Maka Nabi tunjuk dekat sini, wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang berhijrah niat kerana harta dunia,
Aku nak pergi ke kota Madinah ni sebab aku nak bisnes dekat sana. Dekat Mekah tak jadi, ganggu. Aku orang Islam nak bisnes susah. Aku pergi Madinah nanti, aku nak bisnes dekat sana, kau punya. Contoh. Ataupun pergi nak nikah dengan seseorang. Dan ada cerita lelaki ni dia pergi ke kota Madinah nak jumpa dengan bakal isteri dia tu, yang mana sebelum ni mereka dah link awal lagi dah, bercinta lah awal-awal. Kalau sekarang ni dah hantar surat, apa bagi lampu semua cantik dah. Abang kalau nak saya kena mai ke kota Madinah. Nak pergi macam mana? Masa hijrah ni lah peluang aku nak pergi ke sana. Lepas tu aku nak menikah dengan dia. Pulun semangat berhijrah ni. Naik bukit, turun bukit, nampak mata perempuan tu. Bukan kerana perintah Allah, bukan kerana perintah Rasul. Sampai di sana, dapat kahwin. Habis, titik. Pahala dia tak ada. Perbuatan sama tak? Sama lah. Dia ni nak pergi menikah. Dia ni berhijrah kerana perintah Allah. Dia ni berhijrah kerana menikah. Perbuatan sama, penat mungkin sama, pahala tak sama. Maka Allah tengok dekat mana di situ? Dekat niat apa yang dimaksudkan. Maka itulah yang Nabi kata, setiap apa yang kita niat, itulah yang kita dapat. Siapa tanggung? Orang yang niat itu sendirilah tanggung. Maka tidak ada siapa pun akan menanggung niat kita, melainkan pahala itu ataupun sebaliknya kita akan dapat sendiri. Wallahu ta'ala alam. Azan lah. Okay, bagi laluan dekat azan ni, kita sambung sikit lagi insyaAllah.
Sayyidina Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan dan dirahmati Allah, masa yang berbaki kita sambung sikit. Mudah-mudahan perkongsian kita akan bermanfaat insya-Allah. Hadis yang kita baca tadi yang dimuatkan oleh Al-Imam Nawawi pada permulaan kitab ini, hadis ini disebut hadis yang dinilai sahih, disepakati kesahihannya oleh semua para alim ulama, dan juga hadis ini merupakan salah satu daripada hadis dasar yang telah diletakkan dalam agama Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ulama-ulama terdahulu kalau mereka nak karang kitab, nak tulis sebuah kitab, kalau ulama-ulama salaf yang terdahulu, mereka akan meletakkan pada awal kitab mereka hadis ni supaya mengingatkan mereka dan juga pembaca kitab mereka itu, setiap apa yang mereka buat itu diniatkan kerana Allah Ta'ala, biar bagi ikhlas. Maknanya kalau dia orang karang pilah kitab apa pun, di depan tu dia orang akan bubuh hadis ni dan huraian berkaitan dengan ikhlas. Buat apa? Untuk mengingatkan orang yang melakukan dan orang yang menelaah membaca. Jadi kalau hari ni, kalau siapa yang ada tulis novel ke, buat buku-buku apa ke, karang apa-apa ke, eloklah letak yang ni depan tu. Tak letak bentuk Arab pun tak apa, letak yang terjemahan. Innamal a'malu binniyat, terjemahan. Setiap perbuatan berdasarkan niat, dan setiap apa yang kita niat kita akan dapat. Letak macam tu pun juga kat depan sekali kan, sebagai ingatan kepada dia yang nak mengarang sampai habis tu, ataupun apa, siapa yang membaca novel dia ke apakah, masya-Allah ada juga ingatan di depan tu, biarlah buat kerja dengan niat kerana Allah. Kan? Kita ikut tata cara macam ulama-ulama terdahulu. Kenapa? Kerana manusia ni kena sering ingat mengingati. Kalau tak ingat kita akan lupa. Betul kan? Betul. Kalau diingat-ingatkan, insya-Allah kita tak akan lupa. Maka itu perlunya kepada ingatan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikit lagi kami riwayatkan daripada Imam Abu Sa'id Abdul Rahman bin Mahdi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, barang siapa yang ingin menulis sesuatu kitab, hendaklah memulakan dengan menulis hadis ni. Macam kita sebut tadi tu, ini pengakuan daripada para alim ulama. Dan Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah mengatakan, guru-guru kami terdahulu, ni guru-guru mereka, cenderung mendahului hadis ni. Walaupun karang kitab apa pun, kitab faraid ke, kitab apa ke, hadis ini letak dulu sebagai ingatan dan peringatan. Setiap perbuatan bergantung kepada niatnya, dan pada segala sesuatu yang dia mulakan dalam urusan agama, itu adalah kena dimulakan dengan niat. Langkah kaki pagi-pagi nak pergi kerja, langkah kaki pagi-pagi nak hantar cucu ke sekolah, nak hantar siapa-siapa lah, isteri ke siapa ke, nak buat kerja apa pun, langkah pagi keluar daripada rumah tu, niat kerana menurut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena train macam tu, kita kena latih macam tu. Kalau kita tak latih macam tu, kita takut kita buat kerja macam biasa. Macam kita minum ni benda harus kan, benda harus. Kita nak minum, kita tak mau minum pun tak ada masalah. Kita minum setiap hari, minum lah. Ada dalam hati kita niat minum untuk apa? Tak ada. Minum, dahaga minum, tak dahaga tak minum. Biarlah kita ada satu perubahan, iaitu apa? Kita latih diri kita. Tak kira lah buat apa pun, nanti kita ada bincang nanti. Nah, ambil air kosong ni, minum. Niat dalam hati untuk apa? Untuk supaya aku sihat, boleh beribadat. Cantik tak? Dapat pahala. Benda ni harus saja. Nak minum tak mau minum, ikut suka kamu lah. Kalau kamu tak mau minum, kamu dahaga. Kalau kamu minum,
hilang dahaga. Tapi membezakan minum kamu dengan minum dia, apa dia? Niat dalam hati, ya Allah, aku minum ni nak bagi sihat badan. Contoh, aku pakai baju ni, hari ni aku pakai baju Melayu, besok aku pakai baju Arab, lusa aku pakai baju apa pula. Kan? Bila pakai, semua pakai-pakai. Tapi bila kita pakai, nak tutup, berikut perintah Allah, nak tutup aurat. Dapat tak pahala? Kalau kita tak niat, pakai tak baju? Tetap kita pakai. Cantik serupa itulah. Cuma bezanya, niat yang dalam hati, benda yang kita buat itu berbeza daripada orang lain. Maka langkah kita, kerja kita, Masya Allah, berpahala di sisi Allah Ta'ala setiap saat dan setiap detik, tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang terakhir, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, diberikan kepada manusia sesuai dengan kadar niat mereka masing-masing. Ibnu Abbas menghuraikan dalam hadis ni, beliau kata apa? Apa yang kita niat, itu yang kita dapat mengikut kadar peratus kekuatan niat kita tu. Banyak mana? Banyak itulah yang Allah Ta'ala bagi. Itu adalah hak daripada Allah Ta'ala nak bagi kepada atas keikhlasan kita. Cuma kita kena pastikan dulu kita buat itu ada permulaan niat dalam hati itu. Macam tadilah, senang niat sekali nak ikut perintah Allah, dah settle. Latih macam tu, insya-Allah lama-lama kita dah terbiasa. Kita pergi mana, kita buat apa, sehingga masuk tandas pun apa sahajalah yang baik-baik kita hasilkan pahala di sisi Allah. Wallahu alam, tuan-tuan dan puan-puan dan rahmatullahi Allah, minta maaf. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat manfaat dan sama-sama kita memajukan diri untuk menambah amal ibadah kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.